Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 12 April, saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Toh. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. Lembah automotif berteknologi tinggi, potensi Malaysia hub pengeluar kenderaan elektrik ke pasaran ASEAN. Biaya bantu tingkatkan pemilikan rumah golongan B40, M40. Pembangunan Automotif High-Tech Valley AHTV mampu menjadikan Malaysia antara lainnya sebuah hub pengeluar kenderaan elektrik dan pembekal komponen bukan sahaja ke pasaran ASEAN bahkan ke pasaran yang lebih luas lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pembangunan itu juga dilihat dapat menarik minat pelabur asing khususnya dari China dan negara lain kerana berpotensi memperkasakan ekosistem dunia automotif dalam satu kawasan yang besar. Bercakap pada majlis pelancaran AHTV petang tadi, Perdana Menteri berkata Tanjung Malim bakal menyaksikan limpahan ekonomi daripada aktiviti projek pembangunan AHTV yang dijangka menjana peluang pekerjaan sebanyak 370,000 sepanjang pembinaan dan 160,000 apabila berpotensi kelak. Pembangunan lain yang mempunyai rantaian ekonominya seperti Taman Perindustrian dan Pembangunan Hartanah bagi tujuan komersial secara keseluruhannya berpotensi menjana sebanyak 32 bilion ringgit menjelang 2030. Beliau menjelaskan pembangunan AHTV telah dicadangkan lebih 10 tahun lalu bagi memantapkan operasi penghilangan proton dari Shah Alam, Selangor ke Tanjung Malim supaya lebih berpusat dan mampu meningkatkan produktiviti. Beliau turut berharap pelancaran AHTV ini menjadi penanda aras kepada satu lagi pembangunan negara yang berimpak tinggi dan memacu kejayaan negara secara holistik. Projek berimpak tinggi Automotive High Technology Valley telah dilancarkan Perdana Menteri di Proton City, Tanjung Malim, Perak petang tadi. Pelaburan bernilai 32 bilion ringgit daripada DRB Highcom itu bakal menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan untuk perkembangan semasa bersama Syafiq Akhir di lokasi pelancaran. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, Majlis Pelancaran Projek Automotif High Technology Valley atau AHTV telah dilancarkan petang tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Majlis berlangsung di Kompleks Sukan Proton Tanjung Malim, Perak. Untuk pengetahuan, pada 19 Mac lalu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pelaburan bernilai 32 bilion ringgit bagi membangunkan Automotif High Technology Valley AHTV. Dan bagi melihat kesan pelaburan ini terhadap negeri Perak khususnya, bersama saya ketika ini ialah Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad. Okey, baik Datuk. Jadi dengan pelaburan yang besar begini, bagaimana Datuk Seri melihat ia memberi kesan kepada negeri Perak secara umumnya? Pertama, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, juga kepada Proton yang sudi untuk membawa pelaburan besar ke negeri Perak dengan jumlah 32 bilion yang akan bermula pada tahun ini dan sehingga tahun 2027. Okay, jadi dengan pelaburan yang begitu besar, saya cukup yakin ia benar-benar dapat membantu pembangunan Perak Selatan, terutamanya bagi kawasan Tanjung Malim dan juga Proton City ini sendiri. Dan saya percaya ia akan melimpahkan ekonomi negeri Perak. Okey, baik Datuk. Adakah pelaburan ini akan memberi kelebihan kepada Perak untuk mendahului atau menjadi contoh kepada negeri lain dalam menuju ke arah revolusi industri 4.0? Ya, sudah pasti kerana ia merupakan pelaburan yang sangat besar dan saya sangat yakin bahawa pelaburan besar ini akan menjadi pemangkin, katalis kepada pembangunan yang lainnya termasuk industri 4.0
kosong. Apatah lagi mungkin kita akan ada wujud barangkali apa yang kita panggil research university, di mana ia nanti dapat membantu untuk membangunkan bakat-bakat dalam bidang otomotif. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Jadi saya kira setakat ini dulu perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Syafiq, terima kasih. 179,451 permohonan pekerja asing bagi 5 sektor akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 6 minggu lagi. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarvanan berkata 5 sektor tersebut adalah pembinaan, pertanian, peladangan, pembuatan dan perkhidmatan. Jumlah itu melibatkan 24,560 permohonan yang akan selesai temuduga pada 27 April ini. Manakala 154,891 permohonan lagi bakal mendapat kelulusan dalam tempoh 6 minggu. Sehingga 7 April, 519,937 permohonan pekerja asing telah diterima sejak ia dibuka pada Februari lepas. Permohonan pekerja asing itu dibuat secara dalam talian dan tidak lagi menggunakan kaedah manual. Kalau kita lihat pendekatan sebelum ni, memang kita boleh mohon melalui kuasa menteri dan sebagainya, di mana menteri berkuasa untuk melulus dengan kadar segera. Tetapi kini tiada lagi kuasa-kuasa menteri. Semuanya melalui permohonan online. Semua permohonan akan dikongsi dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga agensi-agensi kawal selia. Berarti kalau apabila ada pekerja asing untuk sektor pembinaan, Kementerian Kerja Raya akan tahu. Begitu juga dengan kementerian-kementerian berkaitan. Maka ini telah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Negara. Datuk Seri M. Sarvanan mengakui negara telah kerugian kira-kira 20 bilion ringgit akibat kekurangan tenaga kerja, khususnya dalam sektor perladangan. Tetapi pihaknya ingin memastikan peluang masih diberi kepada warga tempatan sehingga keperluan mendesak untuk mendapatkan pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu. Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia iBiaya bakal dilancarkan Khamis ini. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Azhar Ahmad, iBiaya merupakan salah satu dari 4 komponen program pemilikan rumah HOPE yang bermatlamatkan satu keluarga, satu rumah. Ya, iBiaya menyediakan pembiayaan bagi mereka yang berhadapan dengan masalah akses kepada pembiayaan perumahan. Terdapat 3 skim pembiayaan yang ditawarkan iaitu skim jaminan kredit perumahan, skim rumah pertamaku SRP dan skim rent to own RTO. Perkara yang penting kerana kalau kita sediakan rumah saja, kita ada produk rumah, tetapi tidak ada orang kata kemudahan pembiayaan yang boleh diperolehi oleh bakal pembeli, maka ianya tidak lengkap dari segi proses. Kita ada rumah, ada produk tapi tak ada orang beli. Jadi terutamanya kepada golongan B40 dan M40 yang selalunya menghadapi masalah dari segi akses pembiayaan untuk mendapatkan perumahan. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat bersama media di Ibu Negara. Majlis Pelancaran iBiaya akan disempurnakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan bersama Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Sesi libat urus mengenai pindaan nota orang kurang upaya OKU 2008 sedang dilaksana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Menteri Datuk Seri Rina Muhammad Harun memaklumkan sesi libat urus itu bertujuan memastikan pindaan akta mengambil kira keadaan semasa dan akan datang. Kita nak pekerja sosial ini sekurang-kurangnya ada diploma, ya, supaya kita dapat meningkatkan pekerjaan pekerja institusi profesion pekerja sosial ini juga.
Beliau mengulas perkara itu selepas Senator Datuk Ras Adi Barakzi menyatakan KPWKM perlu menyegerakan pindaan Akta Orang Kurang Upaya OKU 2008 dan Akta Pusat Jagaan 1993. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan kit kebersihan asas wanita Seri di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih di Ibu Negara pagi tadi. Arab Saudi kini sedang meneliti penentuan kuota haji untuk setiap negara. Jurucakap Kementerian Haji dan Umrah Saudi Hisham Said berkata, kuota diperuntukkan kepada setiap negara adalah dengan kiraan 1/1000. Langkah berkenaan turut mengambil kira pematuhan semua kriteria penjagaan kesihatan. Antara syarat yang perlu adalah jemaah telah melengkapkan vaksin COVID-19 asas yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Saudi dan perlu menyerahkan keputusan negatif ujian PCR dalam tempoh 72 jam sebelum berlepas. Arab Saudi membenarkan kemasukan jemaah haji antarabangsa dari semua negara tanpa sebarang pengecualian tahun ini walaupun jumlah jemaah dihadkan kepada 1 juta orang sahaja. Ia diambil bagi memberi peluang kepada jemaah dari semua negara selepas 2 tahun tertangguh akibat pandemik. 12 daripada 16 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di Kemboja selamat tiba di Kalai A2 pada pukul 7.50 pagi tadi. 4 lagi mangsa tidak dibawa pulang kerana disahkan positif COVID-19. Kejayaan membawa pulang itu adalah hasil kerjasama polis Diraja Malaysia, polis Kemboja, polis ASEAN ASEANAPOL dan Wisma Putra. Ini merupakan satu bentuk kerjasama yang semakin meningkat di antara Malaysia dengan Kampuchea, terutamanya dalam menentukan kebajikan rakyat kita yang saya kira terkandaslah di Kampuchea untuk dibawa pulang. Walaupun kerajaan Kampuchea mendapati bahawa mereka telah menyalahi ataupun terlibat dengan aktiviti yang menyalahi undang-undang di Kampuchea. Pihak berkuasa Kemboja telah menerima maklumat mengenai penglibatan 16 rakyat Malaysia dalam kegiatan yang menyalahi undang-undang negara berkenaan dan menahan kesemua mereka pada 4 April lepas. Kedutaan Malaysia di Kemboja kini sedang memantau keadaan 4 lagi mangsa, masing-masing 3 lelaki dan seorang wanita dan akan menguruskan kepulangan mereka sejurus disahkan negatif COVID-19. Ekspor Malaysia pada Februari lalu meningkat 16.8% kepada 102.3 bilion ringgit. Manakala import meningkat 18.4% kepada 82.5 bilion ringgit. Ini menjadikan nilai dagangan negara berjumlah 184.4 bilion ringgit meningkat 17.5% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin dalam kenyataan maklumkan
Ekspor lebih tinggi direkodkan oleh kebanyakan negeri. Pulau Pinang kekal pengeksport utama menyumbang 29.6% daripada keseluruhan ekspor, diikuti Selangor, Johor, Sarawak dan Kedah. Antara 5 negeri pengimport utama, Selangor kekal penyumbang utama dengan 26.3%, diikuti Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur dan Kedah. Sementara itu, sebagai persediaan kepada permintaan bulan Ramadan, Malaysia turut mencatatkan import kurma bernilai 48.1 juta ringgit. Pulau Pinang mencatatkan import tertinggi bagi kurma bernilai 20.3 juta ringgit. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan peningkatan usahawan sebanyak 20% dengan penggabungan 4 platform e-dagang sedia ada di bawah kementerian melalui pelaksanaan platform digital MyMall. Setakat ini terdapat 4,000 usahawan tempatan termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta penjaja berdaftar di bawah kementerian dan menggunakan keempat-empat platform e-dagang berkenaan. Kita ikuti laporan wartawan Suhail Muhammad Noor. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi baru saja melancarkan platform digital bersepadu yang dikenali sebagai MyMall dengan penggabungan 4 platform digital seperti Orderlah, Pibeli, Angsana Virtual Mall dan Warungku. Orang ramai juga mempunyai pelbagai pilihan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh usahawan tempatan. 4 platform itu melibatkan SME Bank, Bernas, UDA Holdings Berhad dan Kementerian melalui SME Corp Malaysia yang turut bekerjasama dengan syarikat Idea Kreatif Teknologi Sdn Berhad. Menteri Tan Sri Nur Omar yakin penggabungan itu bakal mewujudkan pasaran lebih luas kepada produk usahawan tempatan serta menawarkan lebih banyak pilihan kepada pengguna. Semua agensi ini ada app dia sendiri. Bila ada app sendiri, matlamatnya sama. Jadi kerana itu hari ini kita cantumkan app ini dan langkah pertama ni 4 agensi ini kita akan wujudkan 4 dan harapan kita bahawa app ini yang ditumbuhkan oleh Kuskop ini akan menjadi saingan. Dia bukan saja di peringkat Malaysia, dia juga di peringkat antarabangsa. Kelebihan daripada app-app yang lain, kita juga meletakkan di situ iaitu peluang-peluang yang disediakan oleh Kuskop. Sebagai agensi pelaksana, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SME Bank Dr. Arya Putra Ismail berkata, platform MyMall itu membolehkan usahawan dan pembeli lebih mudah mencapai perkhidmatan e-dagang. Aplikasi MyMall ini terdiri daripada aplikasi yang daripada agensi sendiri, agensi yang terlibat secara langsung dalam membantu usahawan. Jadi sementara kita membantu dari segi keuangan atau latihan, pada masa yang sama mereka akan mempromosikan MyMall ini untuk digunakan oleh para usahawan. Platform digital MyMall akan dilaksanakan secara berperingkat melalui 4 fasa yang dijangka siap selewat-lewatnya suku pertama 2023. Fasa pertama bermula hari ini melibatkan integrasi awal bagi keempat-empat platform berkenaan. Fasa berikutnya pula bakal menyaksikan platform ditambah baik sebagai pusat maklumat kepada usahawan untuk mendapatkan informasi berhubung pembiayaan, latihan atau pembangunan kapasiti, pemasaran serta pelaksanaan ujian psikometrik keusahawanan. Usahawan informal, mikro, kecil dan sederhana yang berminat untuk menyertai platform digital itu boleh mendaftar melalui pautan seperti tertera. MMU Peneraju Pendidikan Digital Negara. Selari dengan slogan itu, Multimedia University MMU meneruskan komitmen melahirkan graduan berkebolehan tinggi sebagai pemain utama dalam pelbagai industri dalam negara serta antarabangsa. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MMU, Profesor Datuk Dr. Mazliha Muhammad Suud memaklumkan, universiti sentiasa fokus mempersiap para pelajar menjadi pencipta pekerjaan dalam bidang pilihan dan dilengkapkan kemahiran bidang keusahawanan.
Penasihat industri juga disediakan bagi setiap kursus untuk memberi nasihat mengenai keperluan industri bagi memastikan silibus pembelajaran relevan dengan pasaran kerja. MMU ini adalah sebuah universiti milik Telekom Malaysia. Sudah pasti oleh kerana hubungan yang begitu rapat antara MMU sebagai sebuah universiti yang dimiliki oleh Telekom Malaysia, sudah pasti jaringan industri dari Telekom Malaysia itu sendiri dapat dimanfaatkan oleh universiti untuk membolehkan para pelajar ini didedahkan sepenuhnya kepada keperluan industri. Berjaya melahirkan 70,000 graduan, MMU kini meneruskan pengambilan pelajar baharu bagi sesi kemasukan April 2022. Bagi para pelajar yang memohon menggunakan keputusan percubaan SPM, yuran untuk program pengajian peringkat asasi kita tawarkan dengan waiver sebanyak RM500 seorang. Ini khas untuk pelajar yang memohon untuk menyertai program kami pada bulan April menggunakan keputusan percubaan SPM. Selepas bulan April, ada lagi pengambilan dalam bulan Jun dan juga Julai dan seterusnya, di mana pada ketika itu yuran untuk program asasi ialah ditawarkan sebanyak RM6,000 sahaja. Selain itu, terdapat banyak beasiswa serta kemudahan kewangan yang ditawarkan kepada pelajar yang layak. Maklumat lanjut mengenai sesi pengambilan baharu dan program yang ditawarkan MMU boleh melayari laman susawang www.mmu.edu.my. Ya, Hari Raya Aidilfitri dan kuih muih sememangnya suka dipisahkan. Sudah tentu hidangan pelbagai jenis kuih raya menjadi penyeri dan pelengkap juadah untuk tetamu. Dan bagi pengusaha kuih raya Aidilfitri kali ini pasti dimanfaatkan sebaiknya untuk kembali menjana pendapatan. Laporan disediakan wartawan Nolela Muhammad Noor. Kalau pengayuh sayang dibasahkan, sampan takkan sampai ke seberang. Itu prinsip Nazlina Ibrahim, seorang suri rumah yang cekal membina perniagaan sebagai seorang usahawan kuih raya. Menggunakan resepi tak nenas ibunya, ia menjadi titik tolak pembuka rezeki bagi ibu kepada 4 orang anak ini. Perniagaannya semakin berkembang dan pelbagai cabaran berjaya ditempuhi. Kini, hasil sokongan suami, Nazlina membina bengkel membuat kuih berhampiran kawasan perumahannya. Dia tercetusnya idea nak buat benda ni makin macam ni kan. Sebabnya bila Ina pergi kelas dekat satu Ina punya sifu Ina yang hebat lah kira. Bila pergi belajar kelas dengan dia, Ina rasa macam menariknya, kata rasa macam nak ada tempat macam dia yang selesa, orang kata cukup dengan peralatan untuk buat biskut, untuk masak apa semua kan. Jadi Ina pun bagi cadangan kat suami lah. Suami kata okey, tak apa, kita buat studio. Dengan bantuan 3 pekerja, Nazlina mampu menyiapkan tempahan untuk 4 jenis kuih raya dan selebihnya diperoleh daripada pembekal. Memang hantar produk kat sini sebagai vendor. Sebenarnya kami sama-sama bakers dan kita orang merupakan mengajar dalam bidang masakan. So dari situ orang kata networking mula terbina lah. Kejayaan menjana pendapatan lumayan sebagai usahawan kuih raya diharap menjadi inspirasi kepada suri rumah lain untuk mengikut jejak sama. Nazlina bersyukur tempoh pandemik tidak menghalang perniagaannya daripada terus berkembang maju. Lebih membanggakan, kini beliau mampu tersenyum dengan pencapaiannya sebagai pengusaha biskut raya dengan pendapatan RM50,000 di musim perayaan. Bagi Noriah Ninggal, impian mahu mempunyai perusahaan sendiri direalisasikan menerusi pembuatan tak nenas. Terinspirasi melihat ibunya membuat kuih tersebut setiap kali musim perayaan, Noriah bangga kemahiran itu diwarisinya dan perusahaan tak nenasnya semakin berkembang. Mula buat kat rumah jugalah. Mula-mula buat dulu semua gunakan tangan. Kacau jet, kacau nenas, mesin nenas semua pakai tangan. Sekarang semua mesin dah. Bermula secara kecil-kecilan, Noriah memberanikan diri mengorak langkah membesarkan perniagaannya hasil bimbingan Lembaga Nenas Malaysia dan Mardi. Kita sebenarnya usahawan bimbingan dengan pihak Mardi
dengan lembaga Nenas Malaysia lah. So usahawan ni maksudnya usahawan bawah diorang. So macam kita punya labeling kita pun pihak MADI yang bantu. Macam over ni pun lembaga Nenas ada yang bantu. Kita nampak ada peningkatan daripada hujung tahun lepas lah. Pada hujung tahun lepas, Disember 2021, kita dah nampak peningkatan dari segi sale, daripada segi jualan tu. Jadi kita berharap dia akan berterusan lah. 37 tahun yang lalu, bermula berniaga di rumah secara kecil-kecilan. Asalnya bertujuan membantu suami. Kini Puan Nuriah mampu memiliki kedai pemprosesan tat di Shah Alam. Yang pasti, perniagaan kuih raya mampu menjana pendapatan lumayan sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga. Norlela Muhammad Nor, Berita RTM. Persiapan kontingen Malaysia ke Sukan SEA Hanoi, fokus edisi sukan malam ini. Ya, laporan penuh bersama Nazri Fahmi. Silakan. 3 teratas sasaran Malaysia. Real dan Chelsea tentukan nasib awal pagi esok. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kita mulakan dengan persiapan kesukan SEA 2021 Hanoi. Kontingen Malaysia meletakkan sasaran untuk berada dalam kelompok 3 teratas daripada segi jumlah pungutan pingat pada tamasya edisi ke-31 yang dijadual berlangsung di Hanoi, Vietnam pada Mei depan. Ketua Kontingen Malaysia Datuk Nur Azmi Ahmad menegaskan para atlet yang menggalas cabaran negara di Vietnam itu nanti perlu berusaha dengan lebih keras bagi membantu mencapai sasaran tersebut. Justru beliau tidak mahu Persatuan Sukan Kebangsaan menjadikan isu pandemik COVID-19 dan kekurangan kejohanan antarabangsa sebagai alasan andai gagal mencapai sasaran ditetapkan. Tak cukup tournament, COVID-19 is nonsense everywhere. The whole world happen. Kita kena appreciate government spend for you all, and government bukan suruh kita bayar, government suruh kita bagi medal aja untuk ini. Dan kita target mungkin top 3 atau top 4 dalam kejayaan ini. Dalam pada itu, Datuk Nur Azmi berkata jumlah sasaran awal 31 pingat emas yang dikemukakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Senator Datuk Seri T. Dian Ker sebelum ini mampu diraih atlet negara. Pada edisi 2019 di Filipina, Malaysia menamatkan saingan di tempat kelima keseluruhan dengan membawa pulang 56 emas, 57 perak dan 71 gangsa. Pencapaian terbaik Malaysia adalah muncul juara keseluruhan pada Sukan SEA 2001 dan 2017 ketika menjadi tuan rumah dalam kedua-dua edisi itu. Bagi skuad terjun negara pula, persediaan mereka ke Hanoi hampir sempurna. Malah semua atletnya juga sudah bersedia sepenuhnya. Menurut pengurus pasukan Datuk Leong Mun-Yi, satu kejohanan tempatan akan berlangsung minggu depan sebagai pelengkap kepada persiapan mereka. So far persiapan okey, berjalan dengan lancar. Next week kita ada satu macam pre-competition dekat Ipoh, which is MIAG. And then time tu akan fully finalize lah. Selain itu, Datuk Mun-Yi yang juga merupakan bekas penerjun negara turut memaklumkan beberapa atlet negara mengalami kecederaan ringan, namun ia tidak mengganggu persiapan ke Hanoi. Masih lagi perkembangan Sukan SEA Vietnam 2021. Atlet petong wanita negara Nur Hashimah Senin menyifatkan tamasya kali ini sebagai medan terbaik menamatkan penantian emas bagi skuad triplets. Sebab ini skuad negara hanya mampu untuk meraih pingat perak dalam acara tersebut dalam 2 edisi terakhir di Manila dan Kuala Lumpur. Atlet berusia 25 tahun itu berkata sudah tiba masanya skuad wanita negara memecah dominasi Kemboja dan Laos dalam acara triplets. Sebab ini saya semangat tu lebih daripada sebelum-sebelum ni. Saya yakin lebih daripada sebelum-sebelum ni. Dan saya akan buktikan yang
saya akan dapat pingat emas. And saya nak buat rekod yang daripada perempuan pun akan dapat pingat emas. Pada edisi 2019 di Manila, skuad Petong Negara berjaya membawa pulang 1 kilauan emas, 1 perak dan 2 gangsa. Sukan SEA Hanoi 2021 yang ditangguhkan pada tahun lalu ekoran pandemik COVID-19 dijadual berlangsung pada 12 hingga 23 Mei depan. Beralih pula ke sukan bola sepak, rekod tanpa kalah Kelantan FC dalam kempen Liga Premier musim ini akhirnya lebur selepas tewas 2-1 kepada Kuching City FC di Stadium Negeri Kuching semalam. Pada aksi tersebut, Kuching City yang dibimbing jurulatih Irfan Bakti Abdul Salim lebih banyak menguasai permainan. Tuan rumah akhirnya meraih gol pembukaan hasil jaringan Abu Kamara pada minit ke-26 hasil sepakan sudut yang diambil oleh Alif Hassan. Namun, kegembiraan Kuching City tidak bertahan lama apabila Kelantan menyamakan kedudukan menerusi tandukan Kapten Yusri Yushasmadi 6 minit kemudian. Bersambung babak kedua, Tuah ternyata memihak kepada Kuching City yang meraih gol kemenangan menerusi Syafizi Iqmal pada minit ke-66. Kekalahan tersebut bagaimanapun tidak menjejaskan kedudukan Kelantan di tangga teratas dengan 9 mata selepas mengharungi 4 perlawanan. Masih lagi berpeluang ketika ini. Badan Baharu Konfederasi Sepak Takraw Malaysia MSC akan memulakan tugas pertama mereka dengan memberi fokus terhadap pembangunan sukan tersebut di peringkat akar umbi. Perkara itu disuarakan Presidennya Dato' Indra Sohaili Abdul Rahman. Jelas belia permulaan ini MSC akan memberi fokus kepada saingan domestik terutamanya Sukuma serta Piala Presiden MSC. Pada tahun ni 2022 ni kita akan fokus Sukma, kita akan fokus Pra Sukma dan kalau sempat saya juga bercadang untuk mengumumkan nanti Piala Presiden MSC untuk di setiap negeri. That is for 2025. Beliau ditemui ketika majlis berbuka puasa bersama media di Sine Darby Convention Centre, Kuala Lumpur. Edisi Sukan 12 April 2022 melabuhkan tiranya. Saya Nazri Fahmi Syukri, salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Perlawanan bola sepak Liga Super 2022. Aksi terbaik terus dipamerkan. Semangat perjuangan terus diledakkan bagi memburu kedudukan terbaik di antara pasukan. Perlawanan seterusnya, Sabtu 16 April, Seri Pahang FC bertemu Melaka United FC 9.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Kekuatan mental dan keberanian, dua perkara penting untuk individu yang berminat dalam aktiviti ekstrim atau lasak. Ya betul, seperti di Australia, seorang lelaki kurang upaya OKU telah berjaya membuktikannya. Kita saksikannya dalam hashtag. Walaupun berkerusi roda, ia tidak mematahkan semangat seorang lelaki untuk melakukan bungee jumping. Aksi berani itu dilakukan Rohan Seals pada ketinggian 50 meter di Queensland. Seals mula berkerusi roda selepas patah tulang belakang akibat terjatuh pada 2016. Dia juga bercita-cita mahu menjadi atlet Paralimpik negaranya. Juga di Australia, seekor buaya bersaiz gergasi berjaya dirakam sedang berenang di perairan jernih di Kununurra. Reptilia terbabit dianggarkan bersaiz lebih 4.5 meter panjang. Rakaman berkenaan diambil oleh Michael Hunt menerusi drone. Dan ini dia, demi mendapatkan semangkuk mi percuma, seorang wanita di China sanggup membuat helah meletak rambut sendiri ke dalam hidangan yang dipesan. Pemeriksaan CCTV dibuat setelah pemilik restoran merasa hairan melihat rambut berkenaan yang panjang, sedangkan semua pekerja adalah lelaki yang berambut pendek. Pemilik restoran yang tertipu kemudian menyebarkan klip CCTV berkenaan menyebabkan wajah wanita itu tular. Kejadian berlaku pada Mac lalu.
Syukurnya Syawal dipilih sebagai tema program khas RTM sepanjang Syawal akan datang. Ya, lebih 30 program akan disiarkan melalui 3 saluran utama televisyen RTM iaitu TV1, TV2 dan TVOK. Antara program di televisyen seperti Gema Takbir 2022, Raya Sakan dan konsert minggu ini Datuk Seri Siti Nurhaliza serta pelbagai drama khas raya. Selain TV, 34 stesen radio RTM juga menawarkan sajian program yang unik dan menarik. Antaranya Badingdang Raya Labuan FM, dokumentari khas Aidilfitri Wira Samudra Nasional FM serta drama khas di radio klasik berjudul Ketupat Palas Serunding Daging. Pengenalan program sempena Syawal ini dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa pada Majlis Apresiasi Bersama Media di Ibu Negara. Pada majlis ini, beliau meluangkan masa menyertai program bicara santai Borak Dulu Menkom bersama penggiat seni tanah air membincangkan perkembangan semasa industri kreatif. Ia dihoskan K. Rahman beserta panel jemputan pengarah Fairuz Loy dan pelakon Bel Nasri. Berita perdana 12 April berakhir di sini. Terima kasih kepada pihak yang menyantuni iftar petugas bahagian berita awal semasa RTM termasuk kami di seksyen Berita TV sepanjang Ramadan ini. Ya, terus berwaspada terhadap penularan COVID-19 dalam fasa peralihan ke endemik. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.